Selamat sejahtera semua. Kali ini kita nak masuk ke bahagian akhir tajuk alkohol, iaitu berkenaan dengan kegunaan serta penyalahgunaan alkohol. Baik, kita tengok kegunaan alkohol dulu. Okey, dalam kehidupan seharian, kita sebenarnya menggunakan banyak bahan yang berasaskan alkohol, sama ada awak sedar ataupun tidak. Baik, yang pertama sekali, alkohol digunakan sebagai pelarut. Dia digunakan sebagai pelarut untuk banyak bahan, contohnya minyak wangi, alat-alat kosmetik dan juga kelengkapan dandanan diri, ataupun mungkin awak kenal ataupun lebih selalu menyebut sebagai toiletries, iaitu barangan yang awak pakai dalam bilik air ataupun bilik mandi. Okey. Jadi contohnya, kalau awak tak perasan apa dia bahan-bahan tu, kalau sekiranya awak guna bahan tu dan apabila bahan itu terkena kepada kulit, awak akan rasa dia sejuk. Maka biasanya, kebanyakan masa bahan itu mesti mengandungi alkohol. Contohnya, ada sabun yang sekarang ni, misalnya dia kata Kohl. Bila awak mandi, awak pakai sabun tu, kulit awak akan rasa sejuk. Sejuk macam ais lah. Jadi itu menandakan sabun tu mengandungi alkohol. Dan juga sama juga dengan minyak wangi. Minyak wangi ni kebanyakannya mengandungi bahan kimia yang tidak boleh larut dalam air. Jadi untuk mengekstrakkan bau wangi tu, kita perlukan pelarut organik. Jadi pelarut organik yang paling sesuai ataupun yang paling murah, yang paling cost efektif biasanya adalah alkohol. Sebab tu industri minyak wangi banyak menggunakan alkohol. Sama juga dengan kosmetik. Jadi kebanyakan kosmetik menggunakan bahan organik. Jadi sudah semestinya pelarut yang akan digunakan adalah alkohol. Cuma sama ada bahan itu akan digunakan terus sebagai bahan utama dalam kosmetik ataupun hanya sebagai bahan untuk mengekstrak, itu bergantung kepada jenis yang kita gunakan dan juga jenama. Yang kedua, dia digunakan sebagai pencair atau selalunya kita sebut sebagai thinner. Terutama sekali dalam penggunaan shellac dan juga lacquer. Ini dalam industri perabot, untuk menjadikan permukaan perabot awak lebih cantik, lebih berkilat. Dia digunakan sebagai pencair. Seterusnya, sebagai pencuci, terutama sekali untuk alat-alat seperti CD, dan zaman dulu kita pakai kaset sebelum ada CD, ataupun alat-alat audio visual, yang mana di sini untuk cuci CD yang dah kotor ataupun nak menghilangkan kotoran yang tidak boleh dicuci dengan air, ataupun sekarang ni alat-alat komputer, jadi kita akan gunakan alkohol. Seterusnya, dia digunakan sebagai bahan api. Yang ini kita telah bincangkan sebelum ni. Dan juga ia digunakan sebagai bahan mentah bagi penghasilan cuka atau fiber ataupun bahan letupan. Jadi ini dalam industri lah. Dan akhir sekali, sebagai bahan mentah juga kepada produk pharmaceutical. Contohnya adalah sebagai sirap ubat batuk. Kalau awak perasan, bila awak minum ubat batuk, ada sesetengah jenama, bila awak minum dia, awak akan rasa sejuk sambil minum tu. Jadi itu adalah ubat batuk yang mengandungi alkohol. Dan juga rubbing alkohol. Rubbing alkohol ni ialah alkohol yang digunakan untuk mengelap badan orang yang mengalami demam yang terlampau panas, serta antiseptik. Ini antara kegunaan alkohol. Isu yang selalu dikaitkan dengan alkohol adalah penyalahgunaan ataupun abuse. Jadi alkohol ini mempunyai sifat semula jadi yang toksik. Jadi
apabila dia toksik, maka bila dia disalahgunakan, ia akan menyebabkan salah satunya adalah menjejaskan daya ingatan. Ya. Awak boleh jadi lupa, dan kalau awak selalu lihat pun orang yang mabuk, ya, dia jarang dapat ingat apa yang berlaku semasa dia mabuk. Ya, jadi ini menyebabkan ingatan dia boleh dijejaskan. Kemudian dia juga menjejaskan pertimbangan serta membuat keputusan. Okey, yang kedua juga adalah dia boleh menyebabkan sindrom hilang kesedaran ataupun dipanggil sebagai blackout syndrome. Yang mana awak kelihatan sedar, ya, alert. Orang nampak awak sebagai alert, ya, mungkin mata awak terbuka, awak boleh lihat ke depan dan sebagainya. Nampak seolah-olah boleh berfungsi, tapi bila kita tanya balik kepada orang yang mengalami sindrom ini, dia tak boleh nak mengingat apa yang berlaku semasa dia mengambil alkohol tersebut. Ya, jadi kalau awak boleh lihat gambar rajah di sebelah ni, ya, awak boleh lihat yang kesan alkohol ni, ya, sekiranya diambil, kalau hanya 0.05% saja, dia akan menyebabkan awak boleh membuat keputusan yang salah, ya, poor judgement. Kalau 0.3%, awak dah mula nampak penglihatan berganda, ya. Kalau 0.1%, awak sudah mula mengalami kesan dipanggil reduced reaction time, ya. Jadi kalau orang memandu pada paras alkohol 0.1%, dia dah mengalami masalah. Masa ni lah selalunya berlaku kemalangan. Ya, 0.45% boleh menyebabkan awak tak sedar diri, ya, unconscious ataupun pengsan. Okey. Kalau 0.2% pula, selalu awak lihat kalau dalam cerita-cerita, ya, di mana orang minum banyak alkohol, ya, kadang-kadang dia boleh menangis tanpa sebab, boleh ketawa tanpa sebab, ya. Dan kalau peratusan yang terlampau tinggi, 0.65%, boleh menyebabkan kepada kematian. Jadi ini antara salah guna, ya, dan kesan kepada manusia. Dan ini adalah antara kesannya yang lain, okay, selain pada yang disebutkan tadi. Okay, penglihatan tidak tepat, ya, pertuturan pun, ya, boleh terjejas. Dia juga boleh meningkatkan aliran darah ke bahagian kulit, ya. Jadi sebab itu selalunya awak tengok kalau orang yang dah mabuk tu, dia kulit dia lebih merah, okey. Jadi bila darah lebih dekat dengan kulit ataupun lebih banyak mengalir ke arah kulit, jadi awak akan mengalami kehilangan haba daripada badan dengan lebih cepat. Okey. Kemudian koordinasi badan juga akan terjejas, ya, sebab tu orang tidak boleh berjalan lurus, ya. Dan jantung serta tekanan darah juga meningkat, ya. Selain daripada tu, hati awak juga terpaksa memproses ataupun membersihkan darah dengan dan dia terpaksa bekerja dengan lebih keras lah, ya. Dan dia juga akan mengakibatkan buah pinggang awak juga, ya, akan menghasilkan air kencing yang lebih banyak, ya. Dan di sini juga dinyatakan alkohol diserap ke dalam perut dan juga usus kecil, ya. Dan apabila terlampau banyak alkohol di dalam perut, dia akan menyebabkan muntah. Ini sindrom biasa bila orang terlampau banyak minum alkohol. Dan ini kesan jangka panjang kepada hati, ya. Dan jangka masa panjang biasanya orang mendapat kanser hati ataupun dikenali sebagai sirosis, ya, di sini. Ini juga adalah kesan jangka panjang, ya. Satu keadaan dipanggil demensia. Ini menyebabkan kesan kepada otak, ya. Kemudian terdapat ketidaknormalan kepada kepala dan juga tengkuk,
Okey. Kemudian gangguan pada bahagian gastrointestinal. Ini maksudnya yang berkait dengan perut dan juga usus. Ya. Ini yang berkait dengan kardiovaskular, berkait dengan jantung. Kemudian merosakkan hati, ya, kanser perut, kanser pankreas dan juga rasa kebas ataupun kebas pada bahagian kaki atau tangan. Okey, ini kesan alkohol terhadap otak awak. Kenapa dalam slide yang sebelum ni awak nampak dia menyebabkan berlaku demensia. Demensia ni selalunya orang kaitkan dengan nyanyuk, ya. Istilah lain bagi nyanyuk. Jadi awak boleh lihat, ya, untuk seorang yang normal pada usia yang sama 43 tahun, okey, yang normal ini gambar rajah ataupun brain scan, ya, scan otak, ya. Bagi orang yang ketagih alkohol, awak lihat otaknya semakin mengecut, ya. Ini juga kesan kepada bayi, ya, yang berumur 6 minggu. Okey. Jadi kalau ibunya adalah seorang yang ketagih dengan alkohol, awak lihat kesan otak kepada anak dia. Anak ini kandung, ya. Yang ni yang normal, yang ini yang bayi yang terjejas akibat alkohol. Dan ini adalah alat yang digunakan oleh penguasa kalau dia nak kalau dia syak orang tu mengalami ataupun menggunakan atau mengambil alkohol dengan kadar yang tinggi, ya. Breathalyzer dia panggil, ya. Jadi orang akan hembuskan ke bahagian ni, ya, dia akan tiup ke bahagian ni, dan ini kalau digital, ya, ini kalau digital dia akan catatkan berapa kandungan alkohol yang ada. Dan ini alat ni yang menggunakan ejen pengoksidaan, ya. Jadi yang kita dah belajar dalam slide sebelum ni, dia daripada jingga dia akan bertukar kepada warna hijau. Okey. Jadi kalau dia bertukar bermakna ada alkohol, ya, orang tu mengambil alkohol. Baik, bagi slide yang akhir ni, ya, kalau awak lihat gambar ni menunjukkan okey, kat sini dia kata bukan semua orang yang dilanggar oleh orang yang mabuk akan mati. Ya, kisah ni berlaku kepada seorang pelajar perempuan ni yang bernama Jacqueline Saburido. Okey. Dan beliau telah dilanggar oleh seorang pemandu mabuk. Tetapi dia tidak mati dalam kemalangan tu. Sebaliknya 2 orang kawannya telah meninggal. Ya, dan awak boleh carilah di dalam YouTube, ya, ada cerita mengenai dia. Ya, guna type saja Jacqueline Saburido dan awak akan dapat ceritanya, ya. Dan pelajar ni akhirnya menjadi salah seorang daripada aktivis yang memperjuangkan supaya jangan mengambil alkohol jika awak nak memandu lah, ya. Okey, baik. Ini antara kesan-kesan daripada pengambilan alkohol. Dan dengan ini adalah bahagian akhir bagi tajuk alkohol. Jadi diharapkan awak dapat banyak maklumat dan dapat banyak manfaat daripada tajuk ini. Okey, sekian, terima kasih.